Saya tak nak doa pada lidah. Saya takut, saya tak nak mempermainkan doa ayat penyedap-penyedap. Saya doakan bahagia. Saya tak nak ia pada lidah ayat penyedap. Tetapi saya nak biar hati saya turut rasa sama ketika berdoa. Saya bacakan hadis Nabi riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Saya bacakan. Dengar ni, sahabat-sahabat sekalian. Daripada Ummu Darda radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'si malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislim. Yang bermaksud, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dimakbulkan. Nabi SAW bersabda, hadis sahih. Nabi bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dimakbulkan Allah. Pada kepalanya, sama ada ialah terlentang ke, maksudnya pada kepalanya, di kepala orang yang berdoa kepada saudara sembunyi ni ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, untuk kawannya ke, adik-beradiknya ke, suaminya ke, anaknya ke, tak kira lah siapa, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sebab itu muslimin-muslimat, tip untuk dapat doa yang makbul, doa yang diterima Allah adalah banyak mendoakan orang lain secara sembunyi. Doakan secara terangan pun boleh. Itu sangat mulia. Subhanallah. Saya kan, siapa yang kenal saya, biasa jumpa saya. Kalau jumpa, saya akan doakan. Saya biasanya, tuan akan tengok. Siapa ada pengalaman jumpa saya di tempat kuliah ke, di kedai ke, jumpa di restoran ke, jumpa di shopping complex ke. Kalau kata Ustazah, ambil gambar ke, saya akan ambil peluang untuk mendoakan. Saya doakan puan bahagia, puan tenang, puan kuat. Saya doakan husnul khatimah. Saya doakan puan sekeluarga masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Sampailah ada seorang wanita ni tulis panjang. Kak Zul ni panjang. Dia kata, selama pemerhatian saya jumpa Ustazah selalu bila jumpa je dia ambil peluang untuk doakan. Sebenarnya saya buat begitu memang untuk orang yang didoakan, tetapi lebih adalah untuk diri saya. Sebab apa? Saya beriman dan beramal dengan hadis Nabi ni, yang mana doa yang dimakbulkan Allah adalah doa kita untuk orang lain. Sebab itu kadang suami saya tanya, tak penat ke 2 jam duk berdoa untuk orang lain? Sebab suami saya tengok lepas habis kuliah, saya suka meluangkan masa orang yang nak jumpa lepas kuliah. Kadang orang beratur tu sampai 2 jam. Saya dah ceramah 2 jam. Lepas tu saya akan duduk pula habis ceramah dekat meja, tanda tangan dengan mendoakan. Suami saya tanya, tak penat? Saya kata penat. Memang penat bang. Saya tak boleh kata saya tak penat. Saya memang penat. Lepas tu suami saya akan tengok saya lembek. Macam tak larat. Habis tu kenapa paksa diri? Saya kata, saya terangkan selalu saya akan ingatkan. Sebab bang, memang kita doakan orang, tapi doa tu untuk diri sendiri, dan itu doa makbul. Sebab itu mungkin saya kurang berdoa lepas solat. Tapi saya rasa macam Masya Allah seronok. 2 jam tu apa sekian, kadang 3 jam. Siapa yang pernah hadir kuliah yang saya hadir, Tuan Pulian akan tahu macam mana. Di Sabah ke di mana-mana. Kalau urus dia benarkan. Kalau mereka tak benarkan sebab SOP, saya tak boleh nak buat apa. Tapi kalau usia benarkan, saya akan ada masa. Kadang dia orang akan beratur lama. Bila jumpa je, okey, ambil gambar sebelah, kadang tanda tangan, lepas tu doakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, buat wanita ini. Ya Allah, buat keluarga ini. Kadang-kadang ringkas, barakallahu lakum, berkatilah keluarga ini, wa jama'a bainakum, dan satukanlah keluarga ini fi jannatil firdaus, di syurga firdaus. Sebab ketika saya doakan dia, saya bayangkan doa itu kembali pada saya, tetapi doa itu diaminkan oleh malaikat. Doa itu diaminkan oleh malaikat, dan saya didoakan oleh para malaikat. Jadi saya rasa macam Masya Allah, seronok. Jumpa je dekat shopping complex ke, kedai makan ke, saya ambil gambar. Saya takkan biarkan ambil gambar saja. Rugi saya tak doakan dia.
Kalau fikir, ambil gambar je lah, tak payah doa-doa. Penat doa. Bukan tak penat Ustazah, tuan-puan sekalian. Bukan doa yang, okey, moga masuk syurga. Tak. Saya bukan akan, okey, saya doakan bahagia. Tak. Saya akan tanda tangan, ya Allah, moga diberikan kebahagiaan. Wajib. Sebab tu saya akan tutup mata sekejap sebab nak rasa khusyuk. Saya tak nak doa pada lidah. Saya takut, saya tak nak mempermainkan doa ayat penyedap-penyedap. Saya doakan bahagia. Saya tak nak ia pada lidah ayat penyedap. Tetapi saya nak biar hati saya turut rasa sama ketika berdoa. Sebab itu walaupun di kedai makan ke, ada orang, Ustazah ambil gambar kejap boleh? Saya buat, ya Allah, bahagiakanlah wanita ini, ya Allah. Pejam mata sekejap. Hati hadir sekejap. Sebab tak nak jadi penyedap kata-kata. Doa itu tak nak jadi penyedap kata-kata. Tapi biar hati tu rasa sekejap. Sebab betul-betul berniat supaya wanita itu bahagia. Ustazah, saya single mother. Ya Allah. Ramai single mother yang jumpa kan. Ustazah, saya single mother. Ya Allah, jadikanlah dia ibu yang terbaik. Kuatkanlah jiwanya. Gantikanlah apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik di sisimu. Berikanlah dia suami yang soleh. Walaupun ringkas tapi dengan hati. Benar-benar memaksudkan. Bukan penyedap kata-kata. Masya Allah. Tuan-puan boleh buat perkara yang sama. Bukan sebab saya Ustazah. Memang itu daripada dulu. Daripada zaman sekolah, zaman remaja. Memang mengamalkan, sebab ini hadis Nabi, kita wajib beriman. Orang yang beriman dengan hadis ini, dia akan beramal. Masya Allah.